Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, rupa-rupanya panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Dan inilah yang pernah disebut oleh satu orang alim, Syekh Abdul Hamid Kish, mati dah lebih kurang 38 tahun sudah. Apa beliau kata? Berapa ramai orang tidur malam tadi, dak bangun-bangun dah pagi ni, ramai. Berapa ramai orang pakai baju, dak tangga-tangga dah, bila mari goting bajunya mati. Berapa ramai orang keluar rumah dak balik dah, mati di hospital, mati di kedai kopi. Dan berapa ramai orang naik, kata beliau, sudahlah terlalu ramai. Oleh itu, jangan sekali-kali kamu mengatakan nahnu syabab, kita ni muda lagi. Melainkan bersiaplah kamu kepada Allah, kerana mati itu sifatnya mengejut sangat datangnya. Jadi kita syukur ibu bapa sekalian, pagi ni rupa-rupanya panjang lagi umur kita. Jadi kuliah pagi ini nak mengambil semangat puasa. Kita akan bertazkirah ringkas tentang apa dia puasa, apa dianya pula bulan Ramadan. Bila sebut puasa, inilah antara ibadat yang paling lama Allah Ta'ala suruh manusia buat. Dia kalau ikut sejarah, ibadat paling lama semayang. Sebab tu ahli tafsir kata, orang pertama semayang atas dunia ni siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Cuma semayang Nabi Adam dengan semayang kita ni dia tak sama sikit saja. Nabi Adam ni Allah suruh sujud lalu tasbih. Sujud tasbih, sujud tasbih. Tetapi antara ibadat lepas semayang yang paling lama juga ialah puasa. Ni berdasarkan nas Al-Quran sebut, bila Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kita semua sekali inilah, kutiba alaikumusiyam, diwajiblah pada kamu ni puasa. Puasa yang macam mana tu? Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang sebelum kamu pun disuruh puasa juga. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwalah. Jadi bila kalimah Allah kata kama kutiba alal ladina min qablikum tu, sebagaimana orang sebelum kamu, sebelum ni pun puasa juga tu, ahli tafsir seperti Imam Tabari, dia sebutlah dalam tafsirnya, orang dahulu ni yang Quran kata puasa dah,
tidak lain tidak bukan orang pertama puasa atas dunia ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Maknanya puasa ni ibu bapa sekalian, sudah lama dah, sejak zaman Nabi Nuh. Ya. Dan Nabi Nuh sahaja umurnya berapa tu? 930 tahun. 930 tahun. Maknanya ibadat puasa yang kita nak buat 2-3 hari lagi ni antara ibadat yang paling lama selepas solat. Selepas sembahyang. Dan kalau kita perhati betul-betul ibu bapa sekalian, ni yang kita panggil tadabbur ni. Ni yang kita panggil tadabbur ni. Bila Allah sebut, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kalimah kutiba ni kalau kita nak terjemah, yang terjemah betul-betul sungguh, maka jadilah makna dia ditulis. Saya ulang sekali lagi tu. Takut ada jemaah saya tengah sebut tadi tu baru nak mengatuk, dengar sekali lagi ya. Kutiba ni ibu bapa sekalian, kalau nak terjemah yang betul-betul, kita kena terjemah begini. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ditulis kepada kamu, kutiba alaikumus shiyam, puasa tu. Seperti mana orang sebelum ni pun ditulis juga, kama kutiba alal ladina min qablikum. Kenapa Allah guna kalimah kutiba? Jemaah sekalian, kenapa Allah guna kalimah kutiba? Jemaah sekalian, adalah wakil seorang jemaah kita ni, Masjid At-Taqwa ni. Kerana pagi ni pun saya jangkakan tak kurang 30,000 orang jemaah ni gamak saya ya, sampai belakang sana tu. Kenapa Allah guna kalimah kutiba? Siapa-siapa dapat jawab dengan tempat, saya nak beri RM10. Nak beri betul ni, pitih tak ada, pinjang tabung masjid dulu. Kenapa Allah guna kalimah kutiba? Terjemah Melayu kita, wahai orang beriman, ditulis kepada awak tu puasa. Sebagaimana orang-orang dulu ditulis juga puasa. Sila ibu bapa sekalian, kalau yang tak ada nak jawab, saya jawab. Tapi tuan-tuan kena bagi RM10 seorang pada saya. Boleh lah ya? Boleh ya? Baik. Kutiba ditulis ni. Kata sebahagian ulama, our scholars dalam bidang tafsir, dia kata begini, kalaulah satu benda tu siapa kena tulis, sehingga Tuhan suruh tulis, atau kita kena catat, kena tulis, dia nak menunjukkan benda tu besar dan mustahak. Besar lagi mustahak. Sepertilah kita kata kita beranak, kita tulis. Bila beranak tulis, masuk sekolah tulis, masuk universiti diploma, ambil STPM,
tuition gaya puh cara adabi tu terpulanglah kita tulis. Kemudian menikah kahwin tulis. Bercerai-berai minta jauh ya Allah, tapi tulis. Kemudian mati kita, lagilah orang tulis. Paling kurang kita ditulis kat mana tu? Di Batu Nesang tu tuan-tuan. Kenalah Batu Nesang, takkanlah tak kenal. Nama kita ditulis di situ. Satu hari saya mengajar satu tempat, tak mau ceritalah tempat mana ni. Habis mengajar, saya pun pusing depan masjid tu. Nampaklah pisang tanduk. Tuan tahulah pisang tanduk ni yang besar bergantung tu. Lalu saya pusing nak belilah pisang tanduk ni, nak kerak-kerak petang, nak buat minum makan petang. Siapa kedai tu yang jual pisang tu, sebelah kedainya kedai Batu Nesang. Orang buat Batu Nesang, buat long kubur tu. Jadi saya pun belang-belang beli pisang, belang-belang tengok tengok ke Batu Nesang, tengok keranda orang buat tu, ralik-ralik tengok. Lalu saya tanya, bang, berapa satu Batu Nesang ni? Dia kata lain-lain hargalah, tuan. Hak putih harga sekian, hak batu berkilat harga sekian, begitulah. Lalu saya kata apa dia? Saya nak belilah yang putih ni. Dia kata hak putih ni begini-begini sekian harganya. Saya kata tak apalah. Dia kata tulis nama si mati ni. Saya pun tulislah di Batu Nesang, Rashidi bin Jamil. Tarikh lahir 1 hari bulan 12 77. Tuan-tuan catatlah hari jadi saya tu. Takut-takut nak ajak makan kedai, saya mari 1 bulan 12 77. Jadi bila dah tulis, saya beri ke dia, dia kata terlupa ni. Terlupa apa dia? Tarikh mati. Tarikh mati. Saya kata, bang, orang hak beli Batu Nesang ni tak mati lagi. Dia kata, dah siapa punya, tuang punya ke? Saya kata jujurnya saya punyalah. Saya nak beli saja, nak buat tengok di rumah, nak buat tengok, nak tanam di ujung rumah pasal ada tanah sikit, nak buatlah kubur olok-olok begitulah, buat tengok. Apa dia kata pada saya? Dia kata termasuk tuang ni sudah 2 orang dah yang mari tepah Batu Nesang. Cuma yang mula-mula tu dia tepah Batu Nesang, dia mati sungguh. Allah, bila dengar mati sungguh tuang, tak jadi saya beli Batu Nesang itu, tak jadi. Takutnya. Jadi nak katanya, kita ni paling kurang ditulis kat mana nama kita tu, di Batu Nesang. Paling kurang. Jadi bila kalimah kutiba ni kata sebahagian ulama digunakan pada ibadatnya puasa, dia nak menunjukkan puasa ni besar lagi mustahab. Bahkan kalau kita tengok ayat Quran ni beberapa sekalian, bila sebut semayang, bila sebut puasa, Allah akan guna kalimah kutiba juga, termasuk semayang. Kat mana ayatnya? Cuba dengar ayat tu. Inna salah, kata Allah, sesungguhnya semayang ni, inna salah
kanat alal mu'minina, ditentukan Tuhan atas orang mukmin tu kena semayang kitaban mawquta. Dengarlah tu, kitaban, kalau puasa kutiba, kalau semayang kitabah. Jadi menunjukkan semayang ke atau puasa ke, ni benda yang besar lagi, mustahak lagi penting. Sebab tu kata ulama, bila Allah gunanya kalimah kutiba, kitabah, dia nak menunjukkan benda ni besar lagi mustahak. Ibu bapa sekalian, kalaulah saya boleh tanya ibu bapa di sini, lagi 2 hari nak puasa ni, ibu bapa sekalian dah siap ke nak puasa? Maka jawab jemaah, siap dah tu, siap dah ustaz. Apa buktinya siap dah tu? Saya dah beli dah Maggi 2 kotak, sarding 2 katung. Kata jemaah punya bersiap nak puasa, nak sahur, nak berbuka. Kalau betul tuang-tuang ni bersiap dah nak puasa, saya nak tanya ni, tapi janganlah kecil hati, jangan kecil hati, tanya saja. Tuan-tuan yang siap nak puasa ni, yang beli makanan bersahur buat apa ni, simpang di rumah dalam stor sebulan puasa ni, tuan-tuan ni wajib ke puasa? Tu yang saya tanya tu, jangan kecil hati. Jangan kecil hati, jangan. Cuma saya tanya, adakah ibu bapa ni wajib puasa? Dah kenapa soalan gitu kita tanya? Sebab orang nak puasa ni, dia tak boleh masuk Ramadan dia puasa sepuasa-puasa macam orang lain. Kerana orang yang puasa ni dia ada syarat wajib puasa. Maknanya kalau cukup syarat, 3 syarat, dia wajib puasa. Tapi kalau kurang syaratnya, dia tak wajib puasa. Tu yang sebelum puasa ni kena tengok betul cukup syarat ke tidak. Kalau tengok cukuplah syarat, maka sujud syukur kita kerana terpilih puasa. Tapi kalau tengok sekejap lagi, tiba-tiba Allah kuranglah saya 1 syarat, tidak wajib puasa. Dah orang yang tak wajib puasa ni apa patut dia buat? Sujud syukurlah juga, biarlah sujud syukur, kerana kita tak terlibat puasa tahun ni, gamaknya begitu ya ibu bapa sekalian ya. Ya, baik. Apa syarat wajib puasa? Apakah dia syarat wajib puasa? Pertama, Islam. Ni tak apalah, cukup syarat. Orang bukan Islam tak wajib puasa. Kawan kita, jiran kita bukan Islam tak wajib puasa. Ya. Jangan kita tanya pula, Maniam awak puasa tak hari ni? Dia kata tak puasa. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi awak ni? Taklah, pasal dia tak cukup syarat. Jadi syarat pertama Islam kita cukup. Syarat kedua apa dia? Akil balik. Akil ni berakal, yakni mak ayah yang duduk dengan kita di rumah kita jaga tu, umur 90, umur 100, banyak dah ingat daripada ingat. Dia dipanggil tidak akil. Dia tak ada akal, tak sempurna sikit akal dia. Maka dia buang air di situ, dia makan hari siang walaupun tengah puasa. Jadi orang begini dipanggil tidak berakal, tidak sempurna akalnya. Maka tidak wajib dia puasa, tak wajib. Dan balik ni ibu bapa sekalian dah usah sebutlah, kerana jemaah di sini saya kira balik belaka dah agak saya balik belaka dah gamaknya. Kenapa ustaz kata begitu? Sebab kata guru saya,
Pernah kita bertemu orang umur 60 tak balik lagi. Saya kata, dah ada sungguh umur 60 tak balik? Dia kata ada. Apa tandanya? Dia tak semayang, dia tak puasa. Jadi orang tak semayang, orang tak puasa, walau umur 50, 60, kita tak kata dia jahat. Kita anggap barangkali dia belum balik. Barangkali. Tetapi kalau tengok jemaah dalam masjid ni, balik belaka dah gamak saya. Jadi maknanya tuan-tuan dan saya, cukup syarat pertama, cukup syarat kedua, iaitulah akil balik. Cuma syarat ketiga, ibu bapa sekalian, apa dia tu? Inilah syarat yang mungkin tahun lepas kita ada, tahun ni belum tentu. Apa dia syarat ketiga tu? Mampu berpuasa. Maknanya awak mampu berpuasa, awak larat puasa. Ya. Kalau tahun ni ada di kalangan jemaah kita, dia kata, Ustaz, saya dah cuci buah pinggang dah tahun ni, hemodialisis. Ustaz, saya dah mula asma berat, lelah berat dah tahun ni. Boleh jadi mereka termasuk golongan tak cukup syarat. Jadi sebab tu syarat ketiga ni, kata fuqaha atau scholars dalam bidang fiqh, dia tidak akan ada selama-lama-lamanya. Boleh jadi tahun ni kita dah golongan tak mampu dah puasa. Jadi kalau kita cek tiga perkara ni, ibu bapa sekalian, cukup syarat ada belaka, puasalah sekali lagi kita tahun ini. Dan sepanjang bulan puasa ni kita buat bengkel ataupun klinik. Klinik tu ikut telefon aja, bukan mari berkumpul buat kelas tak. Klinik melalui Telegram, klinik fiqh puasa, fiqhus siyam. Ni 2-3 hari ni dah mula dah. Kita bincang banyak persoalan fiqh di situ. Apakah hukum orang yang mengambil suntikan insulin nak puasa? Boleh ke tidak bulan puasa pakai obat gigi? Orang tanya juga. Nak niat puasa ni sebulan ke tiap-tiap malam pun orang tanya juga. Biasanya orang tanya niat ni tuan, orang sama je, tahun lepas dia tanya juga. Tapi tak apalah. Begitu juga hukum-hukum fiqh lain. Suntikan glukos batal ke tak puasa. Penggunaan inhaler dan juga simbikok boleh ke tak orang puasa. Nak cabut gigi injek pada gusi batal ke tidak puasa. Apa hukumnya orang berbekam? Jadi banyak kita bincang tentang fiqh puasa. Rupanya puasa ni beberapa sekalian, kalau kita tak ada faham, biar tak banyak pun fiqh, dia jejah banyak kualiti puasa. Antara yang paling mudah apa dia kita buat bulan puasa? Apa dia? Meludah. Ni kita kata fiqh. Paling basic, paling banyak bulan puasa orang buat meludah. Kalau saya boleh tanya jemaah ni, kenapa meludah? Jawablah. Kenapa? Yang siapa penuh lokang masjid, lokang pejabat tu, kenapa? Dia kata takut berasa makanan waktu bersahur tadi. Tuan-tuan, tu sahur tadi, bukan kita makan pagi ni. Apa yang rasa dalam tekak, boleh tak telang aja. Jadi orang puasa saya tengok dia jadi was-was, menyebabkan dia meludah. Ni benda paling basic sehingga membawa berdosa lah orang yang puasa kerana dia meludah merata-rata tu. Jadi sebab tu kita kata fiqh fahamnya puasa perlu juga sikit sebanyak, biarlah tak banyak. Paling tidak kita tahu hukum yang mungkin kita nak guna setiap hari. Ada orang dia lambat terkejut sahur, lagi 10 saat nak semayang subuh, dia terekam ke periuk nasi, sempat dia suap makanan sesuai.
Molek duduk dalam mulut, bang dah masjid at-taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi boleh ke dia habis makanan dalam mulut, atau wajib dia luahkan? Ni semua sekali fiqh, dan kita akan bertemu dalam bulan puasa ni. Saya terlupa bayar zakat, ustaz. Dah habis puasa nang baru teringat. Pernah berlaku apa yang saya sebut ni. Sebab tu kita buat catatan dalam bayan linnas kita, laman web kita dulu, di Pejabat Mufti dulu. Pernah berlaku satu orang, dia lupa bayar zakat sehingga habis puasa nang baru dia teringat, Allah, rasanya saya tak bayar lagi kok. Maka istishab kepada hukum asal, kalau orang tu memang dah semayang zuhur tadi, nak semayang asar, dia was-was ada kedak air semayang, dia kira ada sebab awak semayang waktu zuhur tadi. Tapi kalau bab zakat, bab puasa, kalau memang asal mari daripada belum bayar, ni contoh fiqh. Kerana bayar zakat ni dia ada 5 keadaan. Waktu harus bayar, waktu wajib bayar, waktu afdal bayar, waktu makruh bayar, dan waktu haram. Kalau bayar pun haram, kecuali uzur syar'i. Jadi siapa ke puasa 6, pernah berlaku jemaah kita puasa 6 barulah dia teringat, maka wajib dia bayar bila dia ingat. Cuma hukum dia jadi berbeza. Tu yang saya kata tadi, kadang-kadang fiqh begini, panduan puasa begini, mustahak ibu bapa sekalian untuk kita belajar dan kita faham sikit sebanyak. Jadi atas dasar itu kita nak tutup kuliah kita ni dengan bincang sikit-sikit je berkenaan fatwa-fatwa hukum dan permasalahan puasa. Kita nak mula dari mana tu? Kita mula dari sahur. Kita mula dari sahur. Sebab kita start puasa ni sahur lah. Pukul berapa ibu bapa sahur? Ibu bapa sahur, kita kalau orang yang dah dewasa ni tak timbul masalah sahur. Ni budak-budak muda ni. Budak-budak muda biasanya dia kata dia tak boleh bangun pagi karang, maka dia sahur selepas tarawih. Ramai yang buat begitu. Lepas tarawih dia sahur terus, kerana dia kata tak boleh bangun dah karang. Adakah itu dinamakan sahur? Ni kena betul di rumah karang, anak cucu pesan apa dia? Kalau malam tu terus makan dengan niat sahur, itu bukan sahur. Kalau bukan sahur, dia tak dapat pahala sahur. Itu implikasi dia. Sahur ni bila? Ada waktu dia. Quran sebut waktu sahur. Bila waktu sahur? Quran kata wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangun minta ampun pada Allah. Dengar tu. Mana Allah kata waktu sahur, waktu orang bangun minta ampun kepada Allah. Maknanya sepertiga malam yang kita bangun semayang taubat, baca Quran, yang mak ayah kita kejut waktu kecil-kecil dulu walaupun mengatuk bangun makan minum, itu waktu sahur. Jadi tahun ni anak-anak muda, baikilah sahur kita. Terus kita time jam bangun tengah malam, kerana itu sahur dan itulah waktu sahur. Cuma ibu bapa sekalian, ada masalah pernah kita dapat orang yang jenis tak boleh bangun malam. Ada orang penyakit ni macam-macam tuang. Dia tak boleh bangun tengah malam nak sahur. Jadi orang tak boleh bangun tengah malam sahur ni, walau dah dicuba cara macam-macam, time jam pun tak bangun.
bini simbah air panas pun tak bangun contoh ni. Cucu-cucu api dengan bunga api pun tak bangun di kaki, tak bangun. Jadi kalau ada orang sampai ke tahap ni tak boleh bangun, dia sahurlah malam tu, tak apalah. Sebelum tidur dia bersahurlah dengan niat sahur. Mudah-mudahan Allah terima. Sebab orang tak boleh bangun ni kerana memang tak boleh bangun. Dia termasuk dalam uzur syar'i, yakni keuzuran yang diterima syar'i syarak. Dan Nabi sebut ittaqullaha mastata'tum, taatlah pada Allah setakat awak mampu, setakat boleh. Jadi kalau boleh malam tu, dia kira sahurlah malam tu. Ibu bapa sekalian, apa hukum agaknya orang pakai obat gigi? Sebab setengah kita kata tak boleh pakai, sebab dia punya pudina tu, Arab panggil nak pudina berangin di tekak tu, dia kata masuk ke dalam dada batal. Kata Qaradawi rahimahullah alaih, tidak mengapa orang yang berpuasa memakai obat gigi dengan qada yang sikit. Sikit boleh, banyak dilarang. Jadi kita pakai obat gigi mari semayang subuh boleh. Kita buruh gigi pakai obat gigi nak pergi pejabat, tak apa, dengan qadarnya yang sedikit. Ni fiqh rengang-rengang lah, nak ulang je biar ibu bapa sekalian faham je. Apa hukum orang terlewat bangun lagi 10 saat nak masuknya waktu? Dia sempat suatlah sesuat makanan, tengah suat bunyi bang, azan masuk. Apakah boleh dia telan makanan, habiskan makanan yang dalam mulut dia tu? Dalam mulut, bukan dalam periuk tu, cuba dengar betul tu. Dalam mulut, atau wajib dia luahkan? Ni kita jawab mengikut pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i lah. Imam Syaukani dan Imam Nawawi serta sekolah besar dalam bidang dalam mazhab Syafi'i, kita panggil Syafi'iyah, seperti Imam Zakaria Al-Ansari dan lainnya, mengatakan wajib ia luahkan makanan di dalam mulutnya bila masuk waktu. Lalu ada jemaah tanya ni pula ketika di Mekah. Tengah saya duduk di Mekah, bunyi bang masuk subuh bulan puasa. Jemaah ni muda lagi, dia makan, kemudian dia minum. Saya kata kenapa? Dia kata bukankah ada hadis riwayat Abu Daud yang Nabi kata begini, sekiranya bunyi azan, dengar azan, sedangkan di tangan kamu masih ada makanan ataupun bahagian dia patut makan, patut perhabis, hendaklah dia sempurnakan makanan tak dimakan minum tadi. Nabi sebut walau bunyi azan, betul. Tetapi kena faham hadis ni, zaman Nabi orang bang 2 kali. Orang bang 2 kali. Pertama bangnya Bilal bin Rabah. Kedua bangnya, azannya Abdullah ibnu Maktum. Jadi maksud Nabi tadi, bila dengar bang Bilal, tangan awak masih ada makanan, jangan dia biar melainkan sempurnakan, habis dulu. Dah kalaulah bang tu bang Bilal, dia makna bang tu bang qiyamul lail dan bang untuk membangunkan manusia sahur. Dia bukan bang Abdullah ibnu Maktum, bang yang masuk waktu, haram kita makan minum. Jadi ni kita kata hadis, kena fahamlah ibu bapa sekalian, supaya kita tak salah dalam beramal. Apatah lagi dalam mazhab kita, di kalangan ulama mazhab kita Syafi'iyah, dia panggil Syafi'iyah.
Kalau Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i yang kata. Kalau Syafi'iyah, scholars dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mengatakan bahawa hukumnya hendaklah ia luahkan. Apa yang ada dalam mulut sebaik saja masuk waktunya subuh. Jadi kita nak beramal begitulah. Betul, ada pandangan terpencil kata boleh berhabis dalam mulut. Tu yang saya kata tadi, kita jawab cara mazhab Imam Syafi'i. Saya jawab gitulah tu. 2-3 hari ni orang tanya lagi tentang apa dia. Ni benda-benda basic yang kita dah tahu mungkin terlupa. Niat nak sekali saja atau tiap-tiap malam. Dalam pandangan muktamad mazhab kita Imam Syafi'i, hendaklah ia berniat tiap-tiap malam. Tetapi boleh diihtiyatkan kepada pandangan mazhab lain seperti mazhabnya Maliki, dia berniat sekali untuk sebulan. Jadi yang comelnya ibu bapa sekalian, kita niat dulu sekali sebulan, kemudian kita niatlah tiap-tiap malam. Kerana berniat, yakni tajdid, memperbaharui niat, dia menaikkan semangat untuk kita ibadat, semangat. Cuma niat ni satu benda yang paling mudah. Apa yang kita sebut nawaitu sauma ghadin sampai habis tu, itu lafaz niat. Ada pun niat ni dia tidak berbunyi, dia tak berlafaz, dia tak ada tulisan, tu kita panggil niat. Niat ni dia tak ada bunyi, dia tak ada tulisan, dia tak ada lafaz. Sebab tu kita panggil niat. Niat ni benda yang mari dalam hati, yang kita qasad, ta'aruf, ta'in, yang kita telitah dalam hati nak puasa. Bila kita sebut sahaja aku puasa, itu lafaz niat. Hukum melafazkan niat, yakni benda yang ada dalam hati, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Tapi kalau tak lafaz pun sah dah puasa kita, sah dah semayang kita. Tuan pergi ambil wuduk, kenapa? Nak semayang lah tu. Walaupun belum sebut usolli ni lafaz, tapi tuan pergi ambil wuduk, itu aplikasi bukti daripada apa yang ada dalam hati, saya nak semayang. Tuan nak pergi tanam ubi, ambil cangkul letak atas bahu, nak pergi tanam ubi lah tu. Sebab tu akak cangkul letak atas bahu. Cuma siapa ada lagi tempat kita nak tanam ubi, nak tanam rambutan, tak siapa lagi. Niat sudah ada, itulah apa terlintas dalam hati. Jadi niat ni benda paling mudah. Jangan was-was dalam niat, sebab benda mudah sangat. Jadi kalau nak bincang fiqh ni panjang, saya nak berhenti sini dah. Ibu bapa sekalian, kita nak tutup dengannya satu lagi orang tanya. Ni semua benda yang 2 hari ni yang paling banyak orang tanya. Apa hukum orang berpuasa mendapat satu injection? Dia cocok BCG kah, cocok musim PKP kah, terpulang lah. Hukum orang berpuasa mendapat injection tidak membatalkan puasanya selagi ada 2 syarat. Ini panduan dia. Selagi ada 2 benda ni, tak batal puasa kita walaupun kita mendapat injection. Pertama, dia injek pada anggota yang bukan rongga. Contoh orang ambil insulin pagi-pagi, dia cocok di perut. Perut ni rongga? Bukan. Orang cocok BCG, kat mana? Kat bahu. Bahu ni rongga? Bukan. Mana-mana injection atau tusukan pada anggota yang bukan rongga, maka dia tak batal puasa. Tapi dengan syarat dia kena ada satu benda lagi. Apa dia? Ingredients of injection. Kandungan injection mestilah bukan bahan makan minum.
Mana kalau orang suntik glukos, dibahaskan ulama setengahnya mengatakan batal, kerana glukos ini katanya hampir menyamai gantian makan minum. Tapi kalau awak cucuk bukan pada rongga, di betih ke, di bahu ke, di perut ke, di kepala ke, bukan rongga, dan kandungan injection tadi bukan bahan makan minum, tidak batal puasa. Sekalipun dia injek di betis, ni kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata sekalipun satu orang itu diinjek, ditusuk, contoh di betis, kesan ubat tadi sampai ke otak, tak batal. Jadi maknanya samalah juga orang titik obat mata, terasa ditekuk. Kan begitu. Kita titik obat terasa ditekuk. Adakah batal puasa sebab rasa ditekuk? Tak. Kerana pertama, mata bukan rongga. Kedua, kandungan obat tadi bukan makan minum. Walau terasa ditekuk, ya, walau terasa ditekuk. Kecuali kalau tuan-tuan titik air urin, Allah berat benar tu. Manalah tahu dia nak terasa ditekuk, di titiknya air teh tarik panas tu, contohnya terasa ditekuk, batal. Sebab walau mata bukan rongga, titisan tadi tu ganti makan minum. Dia ganti makan minum. Dia fiqh ni saya tengok orang tanya pelik-pelik tuan-tuan. Tapi tak apalah, dengan sebab dia tanya pelik tu, dia jadi kita ni nak telaah kitab tu, nak buka. Ada disebut Imam Nawawi ni. Ni fatwa kontemporari ada sebut ni. Cuma biarlah kita faham sikit sebanyak, tak banyak pun tak apa, tentang fiqh ni. Banyaklah perbahasan fiqh tuan. Kita buat klinik puasa tu dalam Telegram. Saya beri nombor nanti, tuan masuklah dalam Telegram tu. Selepas tadarus bacalah. Kita buat setiap hari ada 2 soalan. 2 soalan berkenaan fiqh puasa. Yang common, soalan yang common. Kita nak buat penutup ni berapa sekalian? Tibalah waktu berbuka. Macam mana kita nak buka? Yang Islam ajar. Nabi kata orang yang buka ni ala qada, dia berjaya. Sebab tu Nabi buka beberapa biji tamar dan beberapa teguk air. Kemudian Nabi berdiri solat. Ini cara Nabi buka. Buka sikit, minum air sikit, lalu bersegera kepada solat. Imam Ghazali pula kata, nak tengok satu orang itu berjaya atau gagal puasanya, tak payah. Tengoklah setiap hari waktu dia berbuka. Maknanya nak tengok orang berjaya atau gagal puasa, tak payah tengok hari 30. Boleh ditengok setiap hari waktunya, waktu berbuka. Kalau dia berbuka ala qada, berjaya puasanya, mendidik nafsunya. Tetapi kalau dia buka tu macam nak buat tahlil 40 orang, Allah, banyaknya makanan di rumah dia tu. Dia pergi bazar Ramadan, beli makanan, pakai kereta sorong tu, Allah, banyaknya dia beli. Jadi orang ingat dia nak buat tahlil di rumah, dah. Dia berbuka dengan suami, dengan isteri dia. Ini gagal puasa dia. Gagal puasa dia. Jadi makan ala qada, Nabi kata bersegeralah solat. Kemudian lepas solat, ni Nabi tak katalah, saya pula kata ya. Lepas solat tu terpulanglah tuan. Kita nak sambung pula makan minum tadi. Ya, sambunglah sikit sebanyak. Tapi Nabi berbuka 2-3 biji tamar, meneguk beberapa tegukan air, baginda berdiri dan solat. Dan Imam Ghazali tadi kata, nak tengok gagal atau berjaya puasa, tidak perlu tengok hari 30.
Dah tengok bila? Waktu berbuka tiap-tiap hari. Jadi mudah-mudahan ibu bapa sekalian diterima Allah lah puasa kita, dan mudah-mudahan mendapat keampunan lah kita dalam puasa tahun ini. Jadi sebelum saya tutup ni, ada soalan ke tidak ibu bapa sekalian? Kalau tengok sepitah lalu tu macam tak ada ya, macam tak ada. Tengok betul-betul ni macam tak ada, macam tak ada. Tak ada gamak ni. Kalau tak ada, saya beri nombor telefon ibu bapa sekalian, marilah masuk klinik fiqh puasa kita. Nombornya ialah 013, ni nombor yayasan ya, nombor klinik saya 013 311 1717. Saya ulang sekali lagi tu, 013 311 1717. Jadi nanti kita bertemu di klinik puasa tu. Ibu bapa sekalian, yayasan kita bawa buku ni, tuan nak puasa ni. Ada 2 buku kita bawa hari ni. Yang sempat kita cetak 2 buku je daripada 30 buku yang yayasan keluarkan. Jadi pertama buku Tasawuf Ibnu Athaillah ada nanti di belakang sana. Buku Tasawuf Ibnu Athaillah kita susun dengan cara mudah, dengan cara basic pemahaman Sufism tasawuf. Jadi ada 27 tajuk dalam buku tu. Sabar, redha, rendah diri, zuhud, tawakal, ada 27 tajuk. Ada belakang sana nanti. Saya akan pergi belakang juga. Dan buku terbaru kita yang ni tuan-tuan, dia panggil Himpunan Mutiara Ilmu. Kenapa dia kata himpunan? Sebab dalam buku ni dia ada 6 buku lain pula. 6 buku dalam satu naskah tu dia panggil himpunan. Jadi 6 buku ni ada isu kalimah Allah yang kita susun dengan mantan Menteri Agama tu ada juga. Kemudian dialog dengan Nasrani pada tahun 2005 di gereja di Terengganu kita bukukan juga. Kemudian buku ketiga Isra' Mi'raj kita buku juga. Keempat risalah puasa. Kelima hijrah Nabi. Keenam kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 buku ni tuan dalam satu buku. Dan kita susun tu detail sikit je lah, tak dalam sangat. Betul ke malam Lailatul Qadar Allah suruh malaikat catat nama manusia. Siapa-siapa yang nama dia dicatat malam Lailatul Qadar, dia akan mengerjakan haji ke Baitullah tahun depan. Kita ada catat riwayat tu. Betul ke Isra' Mi'raj Nabi nampak Allah 2 kali seperti riwayat Ibnu Abbas? Kita tulis juga huraian dia. Betul ke Ustaz Nabi ni 4 hari sebelum wafat tu Nabi wasiat keluarkan Yahudi Nasrani dari Jazirah Arab? Betul. 3 hari sebelum Nabi wafat apa berlaku? 2 hari sebelum Nabi wafat apa pula berlaku? Kita tulis detail. 1 hari sebelum Nabi wafat, Nabi derma 7 dinar. Nabi hadiah pedang-pedang Nabi semua kepada sahabat. Baju besi Nabi kena gadai 30 cupok gandum sebab nak beri makan fakir miskin. Malam sebelum Nabi wafat, Aisyah pinjam minyak pelita dari jiran takut gelap sangat Nabi tengah sakit. Malam tu juga di Yaman, Nabi palsu dari Yaman dibunuh, ditikam oleh adiknya. Siapa wahyu pada Nabi, maka Nabi kata mati dah Nabi palsu di Yaman. Jadi kita tulis detail sikit dalam buku ni. 6 buku dalam satu buku. Ibu bapa sekalian, buku ni kita boleh dapat di belakang sana. Harga dia murah je ni. Tuan boleh buat baca bulan puasa ni insya-Allah. Kalau tak bawa PT,
ambil dulu. Ambillah dulu. Bayarlah hari-hari kiamat, hari-hari kebangkitan pada mahsyar, bayarlah. Tak usah bayar lagi hari ni, ambil dulu. Kenapa lama sangat bayar tu Ustaz? Jemaah ni, kalau kita kata bayar sekarang, dia terlupa. Kalau kita kata bayar hari-hari pada mahsyar, dia naik takut, dia bayar sekarang juga, biasa begitulah. Jadi tuan boleh ambil di belakang sana. Panjang umur kita jumpa lagi ibu bapa sekalian. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman. Terima kasih sama. Saya ambil air satu dah.